Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Selamat datang ke YouTube channel Harian ni Isnin Poligami. Okey, sekarang ni hari ni Kak ni sangat excited sebab Kak ni bawa sikit tunjuk sikit. Tu. Kak ni berada di Deserai Cottage, Hulu Terengganu. Ada kolam renang, ada pokok-pokok belakang tu. View sangat cantik. Best lah, kan? So mengambil mengambil kesempatan ini sebab view cantik, apa nak cakap tenaga positif sangat banyak. So Kak ini akan insyaAllah berkongsi beberapa topik dan konten khas untuk sahabat-sahabat yang mahukan ilmu poligami. Okay, untuk kali ni Kak Yani akan sharekan satu soalan yang terlalu ramai orang bertanya. Kak Yani, suami saya nak kahwin lagi. Kak Yani rasa haruskah saya bercerai? Kak Yani, suami saya tidak adil. Suami saya lebihkan isteri pertama. Suami saya janji bulan bintang nak kahwingan saya, nak buat walimah tu urus, nak bagi hantaran sekian-sekian banyaknya dan kemudian jangan kata hantaran, jangan kata majlis walimah tu urus, tapi apa pun tak ada, jadi semuanya tipu belaka. Haruskah saya minta cerai? Kak Yani, suami saya dah tak balik 5 bulan tanpa nafkah zahir dan batin. Adakah saya wajar tak saya bercerai? So, topik kita pagi ini, hari ini adalah, sekarang adalah kalau nak cerai, apa yang harus saya buat? Okay, kalau nak cerai, apa yang harus saya buat? Kak ni akan kongsikan beberapa idea, beberapa perkara, item, cara, langkah yang Kak ni buat. Yang Kak ni ramai, Kak ni banyak nasihatkan ramai orang lah. Yang Kak ni kongsikan, ini cara Kak ni. Okay? Untuk bercerai ni, sebenarnya penceraian ini bukanlah sesuatu perkara yang seronok. Okay? Apatah lagi orang yang belum pernah bercerai, yang dah bercerai pun, yang pernah ada pengalaman bercerai pun akan rasa sangat negatif. Apatah lagi orang yang tak pernah bercerai. Seumur hidup dia itulah satu-satunya suami, itulah satu-satunya isteri, okay? Dan kemudian nak menceraikan, nak bercerai. Penceraian ini bukan sekadar akan memberi impak yang negatif kepada si suami, kepada si isteri, malah kepada anak-anak juga. Jadi hal ini akan menyebabkan banyak hati akan luka parah. Kalau kita cakap pasal mak ayah mertua pun akan sangat sedih. Siapa nak anaknya bercerai? So isunya sekarang penceraian itu walaupun tak nak, tapi kat Malaysia ni bercerai tu dah jadi satu fenomena pulanya kan. Dah jadi satu perkara biasa dah. Dah tak kisah dah. Kalau kita tengok kajian-kajian yang dibuat kan, semuanya akan cakap, oh sekarang kadar penceraian kat Malaysia ni 15 minit sekali. 15 minit satu pasangan akan bercerai. So apa sebenarnya yang kita kena buat sebelum kita bercerai? Adakah dengan meroyan tinggi suara, minta sana sini dan kemudian penceraian tu dengan mudah berlaku begitu saja? Okay, ceraikan saya, ceraikan saya, ceraikan saya. Dan kemudian penceraian itu terjadi. Adakah begitu sepatutnya? Adakah dengan mudahnya nak mensia-siakan talak satu, walaupun talak tu sebenarnya diberi sehingga 3. Talak 1 dan kemudian boleh rujuk semula, talak 2 boleh rujuk semula, 2 kali peluang akan diberikan kepada pasangan itu untuk perbaiki dan akhirnya barulah talak ketiga. So, apa kaedahnya yang kita boleh lakukan dan akhirnya menyebabkan talak itu akan jadi lebih senang di hati, senang diterima di hati, kan? Apa sebenarnya stepnya? Bukan mudah untuk kita minta cerai dan kemudian selepas kita minta cerai, kita akan rasa senang hati. Bukan mudah nak lalui perkara ni, nak adakan perkara ini bukan mudah. Sebab selalunya orang yang minta cerai ni, orang yang akan minta cerai menggunakan emosi. Itu yang menyebabkan
Selepas bercerai, mereka akan menyesal. Okey? Selepas bercerai, mereka akan cakap, kenapa abang ceraikan saya? Sudah. Tadi bukan kau ke yang sibuk sangat. Nak cerai bang, nak cerai bang, nak cerai bang. Sekarang tiba-tiba, dia kata, kenapa abang ceraikan saya? Kalau boleh rujuk, tak apa. Ada setengah pasangan tu, dah ceraikan rujuk, ceraikan lagi, tak boleh nak rujuk. So, masa ni nak cakap apa? Okay? Ada pasangan pula, contoh ada pasangan yang meletakkan tali. Sekiranya awak keluar rumah, keluar je, langkah je kaki awak keluar dari rumah, jatuh talak. Sudah. Isteri tu, kau nak ugut aku, kau ingat aku takut kau ceraikan aku. Langkah, cerai lagi, langkah, cerai lagi. Berapa kali nak bercerai hanya kerana perkara-perkara yang remeh-temeh, kan? Okay, so apa caranya, apa langkahnya? Wahai sahabat semua, tak kiralah sahabat lelaki, sahabat perempuan, seorang suami, seorang isteri, tolonglah buat beberapa perkara yang Kak Annie kongsikan ini agar kalian akan rasa kurang nak menyesal apabila penceraian sudah berlaku. Okay, telah berlaku. Suka sangat Kak Annie minta kalian berfikir secara waras. Apabila kita negatif, apabila kita sedang marah-marah, apabila kita tak boleh berfikir dengan waras, kita kena faham, biasanya korang takkan waras punya fikir kalau korang marah-marah. Bila marah je, tahulah kalian yang akal tidak boleh digunakan dengan baik. Bila marah saja, akal tidak boleh digunakan dengan baik. So berhenti daripada buat apa-apa keputusan dalam keadaan marah. Jangan kata, nak cerai ni kena marah dan baru boleh cerai. Tak, okay, tidak. Tunggu marah itu reda. Tunggu marah itu dah tak ada. Kalau marah, berhenti daripada minta cerai. Okay, so apa yang kalian perlu lakukan? Pertama, kena pastikan emosi tu. Emosi kalian. Okay? Kena pastikan emosi berada dalam keadaan yang terkawal. Marah, geram, meluat, menyampah, benci, itu semua adalah satu perkara yang hampir sama. So, kenal pasti kadar emosi kita, level emosi kita. Okay, lepas kita faham level emosi kita, then barulah kita buat step yang kedua. Okay? Step yang kedua iaitu apa? Step yang kedua iaitu tulis ada setengah orang dia akan buat SWOT lah kan. Allah dah lupa SWOT tu. SWOT lah, korang google lah apa itu SWOT. Tapi Kak ini suka buat kebaikan dan keburukan. Cukup dua tu pun dah okey dah bagi Kak ini. Keburukan bercerai, kebaikan bercerai. Keburukan stay, kebaikan stay. Okay. Apabila kalian menulis step yang kedua ni, kalian tulis kelebihan bercerai. Dapat me time, dapat buat keputusan yang baik-baik diri sendiri. Biasanya kalau buat kebaikan tu tak ada apa-apa, tiba-tiba keburukan bercerai. Aku terpaksa menghadap lelaki tu yang menyeksa aku jiwa dan raga. Tu emosi negatif pula datang kan. Ketika itu, sekiranya emosi yang berjaya dikawal dengan baik itu datang balik dan jadi negatif kerana kalian buat senarai keburukan tu, maka berhenti daripada buat senarai tu. Berhenti kejap, letak dulu tepi senarai tu. Okay, keluarlah pergi mana. Kalau Kak Yani memang suka tu lah tengok langit, tengok air macam tu, tengok pokok-pokok. Kak Yani memang sangat suka. Tak pun tengok movie. Bila dah relax, ambil balik senarai tu, tulis balik. Okay, diam dulu. Jangan, kalau anda nak nangis, jangan tulis dulu. Diamkan dulu, tenangkan anak, tidurkan anak dan kemudian tulis lagi. Bersama segelas air kopi yang tenang, mungkin boleh menenangkan. Bersama dengan kek coklat di sebelah dengan kadar yang berpatutan. Bukan sebiji kek coklat tu kau letak kat situ, kau geram, kau makan, kau tulis. Kau geram, kau makan, kau tulis. Bukan ni, dek. So, dalam keadaan emosi yang sangat tenang, tulis kebaikan, kelebihan, keburukan, kurangan dan sebagainya. Okay? Bila dah siap tu, tengok. Rupa-rupanya memang banyak kelebihan apabila aku bercerai. So, kalau banyak lebihnya bercerai, then proceed pada langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah istikharah. Langkah ketiga adalah istikharah. Istikharah ni kalau Kak Yani memang Kak Yani suka buat apa yang Rasulullah anjurkan. Okay? Rasulullah
Istiharah tu biarlah dalam keadaan yang kita benar-benar ready untuk menarik kebersamaan Allah bersama dengan kita. Okay? Istiharah dalam keadaan yang kita sangat selesa, yang kita sangat bersedia. Buatlah solat taubat dulu, buatlah solat tahajud dulu. Okay? Lepas tu barulah istiharah. Janganlah tiba-tiba bangun istiharah je macam tu kan. Istiharah pun tak bila-bila masa pun. Macam tak ready je untuk istiharah. So pastikan istiharah yang kita buat tu adalah waktu istiharah tu waktu yang terbaik. Bangunlah sepertiga malam. Okay? Buat solat taubat, buat solat tahajud dan buatlah istiharah. Di akhir doanya, gunalah doa yang Rasulullah anjurkan. Ya Allah, sekiranya penceraian ini, Kak Yani punya doa dulu lah. Ya Allah, jika rumah tangga ini baik untuk diriku dan agamaku. Rumah tangga yang sedang terbina ini baik untuk diriku dan agamaku. Okay, bukan baik untuk diriku dan anakku. Baik untuk diriku dan hartaku. Baik untuk diriku dan makku dan ayahku dan segala kuasaku dan whatever. Bukan Sekiranya rumah tangga yang ada ini baik untuk diriku dan agamaku. Maka jadikanlah rumah tangga ini ke arah yang kau berkati, yang kau redai, yang kau ada bersama dalam rumah tangga ini ya Allah. Tapi sekiranya tidak ada jodoh antara kami, permudahkanlah urusan penceraian kami. Itu doa Kak Yani lah dulu tu. Okay, untuk istiharah pencerai ni. Dan kemudian buatlah sehingga kita yakin. Buatlah sehingga kita yakin. Wah, makin panas kat belakang tu. Cahaya tu dah jadi muka Kak Yani dah jadi glowing sangat. Okay. Bila kita dah apa kata orang dah yakin, dah ada keyakinan, okey, buatlah. Kak ini pun dulu belas-belas hari juga buat, okey. Dan apabila dah buat, kita dah rasa ada jawapan. Ada orang tanya, ramai yang tanya, Kak ini dapat jawapan daripada mimpi ke? Kak ini dapat jawapan daripada rasa apa? Bagaimana Kak ini tahu itu jawapan yang terbaik untuk Kak ini? Kak ini tak tahu. Kak ini tak tahu, okey. Selepas beberapa ketika, okay, Kak ini rasa bangun tidur pagi, inilah jawapan yang paling selesa yang aku ada. Okay, inilah jawapan. Bangun pagi. Bukannya waktu mimpi ke whatever. Memang susah lah nak dapat jawapan-jawapan dalam mimpi tu. Bangun pagi, kita rasa apa yang kita rasa pada pagi tu. Fikir diam-diam kan? Diam-diam. Kuat rasa nak bercerai ni. Contoh macam tu Ataupun bangun pagi, ya Allah sayangnya aku dengan dia kan. Ya Allah hitamnya tangan aku nampak. Okay, ya Allah sayangnya aku dengan dia. Okay, tak apalah. So, apa sahaja yang Allah Allah akan bagi. Let's say kita terlalu cintalah suami, okay. Macam Kak Yani lah dulu. Istiharah dalam keadaan yang Kak Yani terlalu cinta. Oh, cinta yang yang nampak bunga-bunga je. Yang kau takkan nampak benda lain dek. Kau nampak cinta. Dia, suami itu sesajalah. Tak ada lelaki lain yang aku cinta. Okay. Apabila perasaan cinta yang melambat-lambat itu memang akan menyebabkan kita rasa macam tidak mungkin istiharah tu boleh memberi menyebabkan kita boleh tercerai sebab cinta tu terlalu banyak. So apa jadi? Jangan risau, kita dah tarik Allah bersama. Kita minta Allah. Kita sungguh-sungguh minta Allah bantu aku dalam permudahkan urusan keputusan aku ini. So, apa jadi dengan Kak Yani? Tempoh hari selepas 3 bulan. Kau 3 bulan. 11, 12, 1. 3 bulan Allah datangkan beberapa signal yang signal itulah yang kita rasa, oh barangkali inilah signal yang Allah datangkan untuk mengatakan bukan dia jodoh aku agaknya. Okay. Signal tu bila sampai signal kalian akan tahu. Okay. So ketika itu Kak Yani pun tanya seorang ustaz lah. Ustaz, cerita. Ustaz tu kata, mungkin. Ustaz tu pun tak boleh nak bantu Kak Yani kan. Of course aku pun blur lagi. So apa jadi? Kak Yani filekan cerai. Okay.
Okay, barangkali ini jawapan di atas istiharah aku yang berbulan-bulan yang lepas. So, Kak Ini failkan cerai. Apa jadi? Lepas Kak Ini failkan cerai, 2 minggu. Selepas itu, kami berjumpa di mahkamah dan urusan penceraian kami jadi begitu mudah. Tetapi dengan air mata yang banyak lah. Kak Ini of course sangat sedih. Dan begitu juga dengan suami Kak Ini ketika itu pun sangat sedih. Kami bercerai. Tapi perceraian itu berlaku. Duduk dekat tempat duduk mahkamah tu tak macam orang nak bercerai. Kan? Macam makin gelap je sebab matahari tu makin makin menyinari. Gitu muka jadi glowing sangat. Okay, so selepas penceraian berlaku, okay, rujuk tidak berlaku antara Kak Yani dengan bekas suami. Selepas itu, habis iddah juga tidak ada pernikahan kembali antara kami. So, inilah cerita jodoh kami yang telah berakhir begitu saja. Okay. Kisah cinta, kisah cinta yang dahsyat itu telah berakhir. Dan Kak Yani rasa, memanglah sedih korang jangan ingat suka sangat Kak Yani nak berlaki lain. Tidak sangat sedih. Okay, Kak Yani memang tak boleh nak move on lama, tak boleh masuk bilik, tak boleh buat beberapa perkara yang apabila Kak Yani buat perkara itu mengingatkan Kak Yani dengan bekas suami, so Kak Yani tak boleh. Okay, dan lama jugalah, setahun setengah tu memang tak boleh move on langsung. Lepas walaupun ada cadangan kata pindah lah, tapi Kak Yani tak nak tinggalkan momen bersama itu kan. Sebab memang tak nak. Jadi kerana terlalu cinta. So, kalau kalian rasa macam Kak Yani, adakah istiharah ini apa yang nak cakap, boleh beri jawapan? Kak Yani sangat percaya. Sebenarnya Kak Yani susah. Kak Yani kan degil orangnya. Kalau korang pernah tengok live atau dalam video Kak ini sebelum ni, Kak ini memang sangat degil orangnya, susah benar aku nak blendkan apa yang Allah takdirkan. Kak ini sangat degil, okay? So Kak ini rasa macam aku masih nak stay, aku masih try lagi nak berbaik-baik dengan bekas suami dan sebagainya ketika itu. Tetapi jodoh itu sudah tamat tempohnya, sudah berakhir antara kami. Untuk menerima itu juga satu perjuangan yang sangat susah. Okay? Kerana terlalu mencinta. Jadi, untuk sahabat semua yang tanya, adakah wajar untuk saya bercerai Kak Yani? Jawapan Kak Yani tak tahu. Kak Yani tak tahu wajar atau tidak kalian bercerai. Yang nak bercerai tu kalian, yang akan bantu kalian dalam proses penceraian ini adalah Allah. So, tarik Allah bersama kalian dalam urusan penceraian ini. Ramai sahabat, okay, yang tengah marah, Kak Yani, saya dah ceraikan dia. Okay, perangai macam tu sangat, aku dah ceraikan dia Kak Yani. Ada setengah itu suami lah yang kabur macam tu. Ada setengah pula isteri, Kak Alhamdulillah. Bukan main lagi bahasa dia. Alhamdulillah Kak, akhirnya jatuh talak Kak. Alhamdulillah, inilah yang saya nanti-nantikan. Ketika penceraian berlaku, Kak ini makan diam je lah. Dengar luahan tu dan Kak ini akan cakap, kejap gelap, kejap glowing muka aku ni macam mana nak bagi tulang menggunakan gambar gambar semula jadi ni. Memang mengharapkan, ya Allah, Masya Allah kau cantiknya awan tu. Okay. Pusing lah kan. Bagilah macam tu sikit. Okay, ni menggunakan apa kata duduk kat tepi kolam renang ni koma. Alah basah. Basah lah korang, tak boleh. Okay. Ada sahabat yang bertanya kan, Kak Yani, saya dah bercerai. Alhamdulillah, saya dah tak nak rujuk lagi dah dengan dia. Okay, tak nak. Berkali-kali Kak Yani pesan, jangan cakap macam tu. Kita takkan tahu apa yang Allah nak takdirkan buat kita. Kita takkan tahu. Kita takkan tahu. Mungkin Allah sedang nak aturkan sesuatu yang lebih baik daripada untuk kita. Tak Kak Yani, saya tidak akan sesekali rujuk dia. Okay, saya tidak akan sekali. Tuan, rujuk, talak itu di atas tangan Tuan. Jodoh bukan Tuan. Okay, bukan dalam tangan Tuan. Okay, ini kita kena jelas. Okay, ini bukan satu dua
kes yang Kak Eni handle, Kak Eni cakap macam ni, bukan. Semua kes yang Kak Eni handle memang Kak Eni akan cakap perkara ini. Rujuk dan talak adalah milik suami. Suami bebas meletakkan talak, suami bebas meletakkan rujuk. Tetapi jodoh bukan di atas tangan suami. So Allah sahaja yang akan beri jodoh itu pada tuan, pada puan. Jodoh itu juga Allah akan rentap kembali daripada tuan dan daripada puan. Okay. So klise sikit benda ni. Kita takkan tahu apa sebenarnya yang Allah nak takdirkan untuk kita. Itulah tak bawa lagi terreport pada mukaku. Gegor lah semua video ni. Okay. So apabila penceraian telah berakhir, itu tanda berakhirlah jodoh kita. Okay. Okay, ni nak ambil korang ngadap view langit yang membiru tu. Cantik, Masya Allah. Okay. Bersatu dengan alam sangat aku pagi ni. So, kita faham. Okay, kita faham ini adalah aturan yang Allah sedang tetapkan untuk aku. Yang Allah sedang pilih untuk aku. Inilah takdir yang Allah sedang pilih untuk aku. So, apa yang aku harus buat? Okay, apa yang aku harus buat adalah kita kena berespon dengan sebaiknya atas apa sahaja aturan Allah pada kita. Kita kena berespon dengan sebaiknya atas apa jua aturan Allah pada kita. Itu key point dia lah, keyword dia lah. Okay. So kalian semua kat ini harap sangat, okay, praktiskan satu persatu step itu. Bukan bermakna nak bercerai tu kita minta sekarang, kita akan dapat sekarang. Beri masa, okay, beri masa pada hubungan itu. Teringat kat yang ni ketika kami sedang konflik kan. Ketika kami sedang konflik, ketika kami tu maksudnya dia lagi cantik korang. Okay, bekas suami tu dia tanya, nak cerai sangat ke? Dia kata kan, nak cerai sangat ke? Dia kata. Kak kata, jangan bagi saya cerai dulu. Jangan bagi saya cerai dulu. Tapi beri masa pada hubungan ini agar ia agar Allah boleh takdirkan apa yang Allah nak takdirkan. Kak Ing rasa macam nak jalan-jalan korang. Jomlah kita jalan-jalan sekejap kat belah sana tu. Seronok korang, ya Allah. Reban ayam. Okay. So, baru nampak peraturan penggunaan kolam renang. So, nampak view dia cantik kan? Cantik, Masya Allah. The Serai Cottage, actually tepi highway. Dia lot banglo je. Habis dah tanah. Tu dah rumah orang. Okay, so maksudnya, apabila kita rasa kita nak bercerai, okay, semua orang nak bercerai. Bila gaduh je, Kak ini saya rasa saya nak bercerai dah. Okay, silakan. Tak ada masalah kalau korang nak bercerai. Tapi kena ingat satu perkara. Sekiranya penceraian itu tidak Allah izinkan, ia tidak akan berlaku. Dan apabila penceraian itu telah berlaku, sekiranya Allah kata jodoh itu masih hak kalian, maka korang akan terujuk. Tiba-tiba akan mudah memaafkan, tiba-tiba akan mudah menerima, tiba-tiba akan mudah melepaskan perkara-perkara negatif, tiba-tiba akan mudah berkata yang baik-baik tentang pasangan itu, tiba-tiba akan tertrigger semua perkara kebaikan dia, termaafkan perkara-perkara yang menjadi menjadi poin-poin yang menjadikan korang naik angin lah hari tu kan. Bukan main lagi korang naik angin hari tu. Sekarang tiba-tiba hilang semua perkara-perkara yang korang naik angin kan tu. Jadi itulah sebenarnya yang kita mahukan daripada proses penceraian ini. Okay. Biarkan it comes naturally lah. Biar je lah Allah nak tetapkan apa. Jangan sibuk-sibuk kita mengatur apa yang Allah nak berikan pada kita. Cantik juga tepi kolam ni. Gitu. Okay. Jangan biarkan kita mengawal aturan itu. Okay. Nanti kita akan penat. Biar Allah yang tetapkan aturan itu dan kita respon sebaiknya dengan aturan itu. Okay. So, itu sahaja poin bercerai. I guess. Tengah fikir apa lagi aku tinggal ni. That's it.
Okay, so sahabat semua, sila buat step yang Kak Yani minta. Okay, sila buat yang step yang Kak Yani kongsikan itu. Dan okay, jangan risau, sepanjang tempoh kita untuk bercerai, kena ingat satu perkara. Aku ni lagi banyak sangat satu perkara daripada tadi aku suruh kau ingat satu kan. Banyak perkara lah. Jadilah orang yang baik, okey. Perceraian itu akan menyebabkan hati anak-anak semua terluka. Hati ibu ayah akan terluka. Anak-anak lah, ibu ayah ni kata orang, yelah dia rindulah menantu dia, kita pun rindu mak mentua kita kan. Tetapi mak mentua ayah mentua kita kan, momen-momen itu. Tapi ia akan menyebabkan hati anak-anak hancur, hancur. So, jangan biar perceraian itu menyebabkan emosi anak-anak terganggu. Sedikit perkongsian ramai ibu ayah yang membiarkan, ini kisah benar, kisah benar yang sahabat-sahabat Kak ini terpaksa alami. Anak perlu dihantar ke psikiatris, okay? Perlu dirujuk kepada kaunselor untuk jalani sesi kaunseling akibat daripada ibu ayah, tak ibu atau ayah, tak ayah atau ibu, yang tidak memberi perhatian sebagaimana anak itu mahukan. Jadi apabila kehilangan, hentakan kehilangan itu memberi impak negatif kepada anak dan ia perlu di handle dengan cara yang okay. Jumpa psikiatris, jumpa kaunselor, insyaAllah ada jalannya, ada kata orang ada ubatnya lah. Bukannya mesti makan ubat. Kaunselor itu, sesi kaunseling itu adalah salah satu sesi perubatan. Aku tak tahu terma apa yang aku pakai ni, janji korang faham. Okay, so sahabat semua, itu sahaja perkongsian Kak ini tentang isu cerai. InsyaAllah sekiranya ada persoalan di masa akan datang, Kak ini akan bawa video yang seterusnya, cerai dua, contoh gitu. Okay, jumpa lagi. Yang baik itu semua datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada Kak Yani. Terima kasih atas menonton. Jangan lupa subscribe channel Haryani Isnin Poligami. Tekan subscribe, tekan loceng. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.